Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk hari ini kita akan lihat kemahiran yang seterusnya. Yang kedua ialah kemahiran membaca. Okey, semalam kita dah buat kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi hari ini kita akan tengok kemahiran membaca pula. Okey, jadi untuk hari ini kita akan lihat objektif pembelajaran 2.3.1 iaitu murid dapat membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul. Okey, jadi anda lihat buku teks pada muka surat 97. Okey, kita ada satu petikan tentang tulisan Jawi. Okey, mari kita baca petikan berikut dengan teliti. Tajuknya ialah tentang tulisan Jawi merupakan tulisan warisan. Okey, ditulis oleh Amira Salma. Okey, kita baca dulu petikan ini. Okey, tulisan Jawi masuk ke alam Melayu melalui kedatangan Islam. Sebenarnya, tulisan ini merupakan tulisan Arab yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Dalam kalangan orang Arab, orang Melayu dikenali sebagai orang Jawi. Oleh hal yang demikian, sistem tulisan yang dipinjam ini dikenali sebagai tulisan Jawi. Okey, seterusnya perangan kedua. Pada awalnya, tulisan Jawi digunakan untuk mempelajari agama Islam dan membaca Al-Quran. Selepas itu, tulisan Jawi terus berkembang dan digunakan dalam pelbagai penulisan. Tulisan ini telah digunakan untuk menulis kanun, warkah Raja Melayu dan teks hikayat. Di samping itu, surat khabar dan majalah juga pernah diterbitkan dengan menggunakan tulisan Jawi. Okey, seterusnya, pelbagai langkah telah diambil untuk memastikan tulisan ini tidak lenyap. Sebagai contoh, tulisan Jawi telah diiktiraf sebagai warisan khazanah berharga negara. Di samping itu, program Jawi, Al-Quran, Arab, Fardu Ain, JKAF telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, antara tujuan program ini adalah untuk memastikan murid beragama Islam menguasai tulisan Jawi. Okey, next. Beberapa langkah lain perlu diambil untuk mempopularkan tulisan Jawi. Antaranya termasuklah penerbitan buku panduan, cara mudah untuk mempelajari tulisan Jawi. Di samping itu, bengkel dan pameran tentang tulisan Jawi perlu diadakan untuk menarik minat golongan muda. Pihak berkuasa tempatan pula boleh menggunakan tulisan Jawi pada papan tanda jalan dan sebagainya. Okey, di sekolah pula, murid-murid boleh didedahkan dengan seni khat atau kaligrafi Jawi melalui mata pelajaran pendidikan seni visual. Pihak sekolah boleh menganjurkan pertandingan seni khat Jawi untuk menarik minat mereka kepada bidang kesenian ini. Okey, seni khat Jawi juga boleh dijadikan boleh digunakan pada kulit buku, logo syarikat dan barangan cenderamata. Okey, akhir sekali kesimpulannya, semua pihak, baik kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan mahupun golongan korporat perlu memainkan peranan untuk mempopularkan tulisan Jawi. Sebagai warisan negara, tulisan Jawi wajar menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Okey, di sini dia ada menceritakan tentang tulisan Jawi. Dia ada bagi tahu tentang langkah-langkah macam mana kita nak mempopularkan tulisan Jawi ini. Okey, antaranya kita boleh gunakan dalam papan tanda di jalan. Contoh seperti dalam gambar raja ni lah, kan? Kalau di sekolah kita boleh selitkan dalam pendidikan seni visual. Okey, kita belajar tulis seni khat ataupun kaligrafi Jawi. Okey, jadi kita dah habis membaca petikan pada muka surat 97. Seterusnya, saya
Minta anda untuk kenal pasti 3 langkah. Okey? Cuba kenal pasti 3 langkah bagaimana nak memastikan tulisan Jawi ini tidak lenyap ditelan zaman. Tadi dia dah bagi tahu kat dalam ni petikan tu cara-cara, langkah macam mana nak mempopularkan tulisan Jawi kan. Jadi anda cari 3 langkah. Okey, macam mana nak pastikan tulisan Jawi ini tidak lenyap. Okey, jadi anda buat soalan nombor 2 sahaja dulu. Okey, jawab soalan nombor 2 ini dalam buku nota bahasa Melayu kecil anda. Okey, senaraikan 3 langkah untuk memastikan tulisan Jawi tidak lenyap. Okey, boleh buat nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 pun apa. Okey. Jadi sampai sini dulu penerangan saya. Jika ada sebarang pertanyaan boleh tanya dalam grup Telegram kita. Okey. Jangan lupa isikan kehadiran untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.